Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam katsiran katsira. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mula-mula kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. Kita telah tunaikan solat fardu maghrib dengan berjemaah. Solat ni perintah Allah yang besar. Selepas kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, selepas satu orang itu di Islam, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan ada sallu khamsakum. Tunaikanlah solat 5 waktu. Tapi bila dah lama Islam, Nabi tak suruh solat 5 waktu lagi. Nabi suruh aqimus solat. Nabi suruh dirikan solat. Jadi dirikan solat ni apa dia? Dirikan solat ni adalah solat berjamaah. Sawu sufufakum fa inna tasbita fi sufufi min iqamatis solat. Kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, luruskan saf kamu, kerana sesungguhnya meluruskan saf itu daripada mendirikan solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita. Kita dapat datang, ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib syukur. Dan bila kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat. Jadi hari ini kita kadang-kadang boleh datang, kadang-kadang tak datang, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Itu masalah. Alim ulama beritahu sebab bila kita dapat solat ni, bila Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk solat, bila Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk datang ke masjid untuk solat berjemaah, kita lupa nak syukur. Kita lupa nak syukur. Itu sebabnya sekejap datang, sekejap tak datang. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala beritahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur kepada aku, sungguh aku akan tambahkan nikmat atas kamu. Dan nikmat, hakikat nikmat yang sebenar ialah kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala bertaufik lagi kepada kita dapat duduk dalam majlis macam ini. Ini satu hidayah dari Allah. Bukan senang nak duduk dalam majlis macam ni. Nak duduk dalam majlis orang nyanyi 2 jam, 3 jam senang.
Nak tengok filem 2 jam, 3 jam, kadang-kadang masa berlalu begitu saja, kita mudah. Tapi nak duduk mengaji, nak duduk dalam majlis agama bukan senang. Kadang-kadang panas betul, betul tak? Tanpa taufik dan hidayah dari Allah, kita tak akan duduk sini. Sebab tu kelebihan duduk dalam majlis macam ni, kena duduk sampai habis. Sebab di akhir majlis ini, satu hadis Nabi SAW beritahu akan ada seorang penyeru daripada langit, yang malaikat. Malaikat dia akan kata, "Qumu maghfuran lakum qad bukhilat sayyi'atikum hasanat." Maksudnya, bangun. Malaikat kata, bangunlah, maghfuran lakum, pengampunan untuk kamu. Dan bukan saja pengampunan untuk kita, qad bukhilat sayyi'atikum hasanat, dan digantikan semua kejahatan kamu itu dengan kebaikan. Maknanya apa? Setiap dosa yang kita buat sebelum ni ditukar jadi pahala. Jadi yang boleh buat ni siapa? Yang boleh buat ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang kita berhutang dengan satu orang, lepas tu dia kata tak apalah, hutang tu langsai, nak ambil lagi 1,000 dia kata macam ni, atau ambil lagi 10,000, bukan mudah. Mungkin ada orang dia karim, dia baik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha baik. Hanya Allah saja yang mampu, Allah sebenarnya yang boleh ampunkan satu orang, terus didik, kita bagi didik, padamkan dosa satu orang tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala. Mari tukar apa? Debit kepada kredit, tukar hutang kepada untung. Siapa yang boleh buat? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucap jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak-banyak pekerjaan kuasa dan Ustaz Khairul Nizam yang imam tadi itu, ya, sebagai selaku pengurusi majlis ini, atas jemputan kami Akademi Mutawif Training dan Konsultansi, atau kita ringkaskan sebagai AMTC. Jadi AMTC ditubuhkan dah 3 tahun dah, ya. Dan AMTC ini, Akademi Mutawif ni, ditubuhkan untuk memberi peluang sebenarnya, untuk membantu seramai mungkin umat Islam yang nak pergi haji, nak pergi umrah. Masalah dia apa? Masalah dia kurang mampu. Masalah dia kurang mampu. Jadi kalau dia kurang mampu tapi keinginan dia nak sangat pergi, jadi AMTC membantu orang-orang macam ni, ya. Jadi alhamdulillah kita pun dah buka sebenarnya. Saya nampak tadi di luar sana ada satu booth, ya. Siapa nak tanya tentang AMTC nanti boleh tanya kat belakang sana, insya-Allah. Tapi saya nak cerita banyak tentang AMTC, cuma nak cerita tentang haji dan umrah. Ayat Quran yang saya baca tadi, mula-mula tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Ayat 27 surah Al-Hajj. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa adzim fin nasi bil hajj," dan serulah manusia untuk tunaikan haji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan saya akan datang kepada kamu, yakni rumah Tuhan kamu ni, Baitullah, dengan berjalan kaki dan menunggang unta-unta yang kurus, dan datang dari penceruk rantau yang jauh. Itu juga berhati ayat ni, tuan. Allah beritahu wa adzim fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk tunaikan haji. Ada perintah haji tak sini? Ada ke tak ada? Ada perintah haji sini? Ada? Tak ada. Di sini tidak ada perintah haji. Dalam ayat ni Allah kata wa adzim fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk tunaikan haji. Di sini tak ada perintah haji. Di sini ada perintah untuk panggil orang haji. Di sini ada perintah untuk panggil orang haji. Perintah haji yang lain. Perintah haji Allah kata walillahi 'alan nasi hajjul bait.
Kereta ni apa ni? Kereta Ferrari BFV 3685 minta undur. So punya kereta. Satu lagi kereta Lamborghini WNU 1069. Ada orang nak keluar kereta ni hadap, boleh ada insyaAllah. Ada tadi ya? Dah? Okay. Baik, ulang balik Wa adzim fil nas bil haji, dan serulah manusia untuk tunaikan haji. Di sini ada perintah untuk menyeru orang haji. Maknanya apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala bukan saja suruh kita pergi haji, tapi Allah suruh kita panggil orang pergi haji. Nampak tak? Apakah hikmah, apakah falsafah dalam memanggil orang pergi haji? Hikmah di situ ialah orang yang memanggil orang pergi haji, ataupun orang yang memanggil seseorang pada satu amalan, Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik pada orang memanggil untuk dia sendiri buat. Contohnya Bilal, muazzin yang azan. Dia azan, dia qamat dan dia solat. Betul? Saya belum pernah jumpa mana seorang muazzin yang azan lepas tu dia balik. Bertanya nak pergi mana? Oh, saya kerja saya azan. Tak ada. Muazzin kerja ni seru orang datang solat, dan dia akan qamat dan dia sendiri akan tunaikan solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita sebenarnya secara amnya untuk panggil orang pergi haji. Wa adzim fil nas bil haji, dan serulah orang menunaikan haji. Jadi bila ada perintah untuk menyeru orang pergi haji, dia tak timbul lagi masalah tak sampai seru. Betul tak? Dia tak timbul lagi alasan tak sampai apa? Tak sampai seru. Tak sampai seru dia ada hukum dia. Ada hukum mengatakan tak sampai seru. Jadi saya akan cerita. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk panggil orang pergi haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nescaya mereka akan datang pada rumah Tuhan kamu. Ada 3 perkara Allah sebut kat sini. Pertama, mereka akan datang dengan berjalan kaki. Pertama, pergi haji dengan jalan kaki. Kedua, dengan menunggang unta-unta yang kurus. Dan yang ketiga, yang datang daripada ceruk rantau yang jauh. Ada 3 perkara Allah sebut kat sini. Orang pergi haji dalam keadaan pertama sekali jalan kaki. Yang kedua, naik unta kurus. Dan ketiga, datang dari jauh. Ada kaitan tak 3 benda ni? Ada kaitan tak? Jalan kaki, naik unta kurus, datang dari jauh. Ada kaitan tak? Apa kaitannya? Ya? Betul. Kaitannya ialah orang pergi haji dalam keadaan susah. Nampak tak? Allah kata orang datang dari kaki. Senang ke susah dari kaki ni? Senang ke susah? Susah. Orang datang naik unta kurus. Maknanya apa? Unta tu dah sakit, unta dah lemah dah. Maknanya kenderaan dia nak break down. Orang datang ke dah. Yang ketiga datang dari jauh. Susah ke senang jauh ni? Susah. Kenapa Allah sebut kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan susah-susah ni untuk menunaikan haji? Ulama kata supaya kita tidak memberi alasan. Kita tak bagi alasan kenapa tak pergi haji ataupun umrah. Nampak? Kalau kita bagi alasan kita tak ada kenderaan, akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bawa orang yang datang jalan kaki. Bukan seorang, bukan dua orang, juta-juta orang. Saya sendiri pernah jumpa masa di Masjidil Haram. Saya jumpa orang Afghanistan jalan kaki daripada Kabul. Mula bila? Lepas masuk Zulkaidah, lepas dia raya Syawal dekat negara dia, masuk Zulkaidah, dia mula berjalan kaki. Jalan kaki. Dia merentas Afghanistan, masuk Pakistan, masuk negara-negara Arab, akhirnya sampai
Mekah. Maknanya kalau kita akhirat ini bagi alasan kita tak ada kenderaan, Allah akan bawa orang datang dengan jalan kaki, boleh sampai. Ataupun kita kata kita ada kenderaan yang lemah, kenderaan kita rosak dan sebagainya, Allah akan bawa orang datang naik kenderaan yang lemah, naik unta-unta kurus, naik kaldai kurus, kuda-kuda yang lemah. Ataupun kita kata jauh, kita kata Malaysia ni jauh daripada Mekah, Allah akan bawa akhirat nanti orang datang ke Mekah ni lagi jauh daripada kita, bukan seorang, dua, juta-juta orang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh bagi alasan untuk tunaikan haji dan umrah. Dan dalam hadis Nabi SAW tentang haji dan umrah ni, dalam kitab Muslim, Imam Muslim sebut, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dalam kitab Bukhari pun ada hadis ini, tapi dengan lafaz yang berbeza, tapi maksudnya sama. Nabi kata al-umratu ila al-umrah, satu umrah ke satu umrah, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan apa saja dosa di antara kedua-duanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada ganjaran baginya kecuali syurga. Daripada hadis ini ulama boleh tarik hukum, apakah hukum haji, apakah hukum umrah. Sebenarnya ramai orang dia tak clear lagi. Ada orang kata haji ni wajib, ada orang kata haji ni wajib, umrah ni pun wajib juga. Ada juga yang kata haji ni wajib, umrah ni sunat. Kita tengok hadis ni dan kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah SWT berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah SWT beritahu, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Dalam ayat ini ulama kata haji dan umrah satu level. Haji dan umrah disebut sebaris, tak ada satu mendahului yang lain. Alim ulama setuju bahawa haji adalah wajib, umrah adalah wajib. Haji adalah wajib, umrah adalah wajib. Haji pertama wajib, haji kedua sunat. Umrah pertama wajib, umrah kedua sunat. Sama je. Yang pertama je wajib, yang kedua tu dah sunat. Tapi apakah beza antara haji dan umrah dari segi tuntutan? Tengok hadis tadi tu dalam kitab Imam Muslim. Nabi SAW menyebut al-umratu ila al-umrah, satu umrah ke satu umrah. Nabi sebut berkali umrah ni, berkali umrah ni. Al-umratu ila al-umrah, umrah ke umrah. Kata umrah tu berapa kali umrah? Dua kali ke? Dua kali. Ulama kata daripada hadis ini, daripada lafaz Nabi SAW, umrah pertama wajib, umrah kedua sunat. Tapi umrah dituntut buat banyak kali. Umrah dituntut buat banyak kali. Kemudian Nabi kata apa? Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Berapa kali Nabi sebut haji? Kali? Sekali. Daripada sini juga ulama setuju, tak ada bercanggah pendapat. Tanyalah mana-mana ulama, tanyalah mufti ke, tanyalah syekh mana-mana. Haji seumur hidup dituntut buat hanya satu kali saja. Haji dituntut buat sekali, umrah dituntut buat banyak kali. Haji di kota lah. Ada tak kota pergi haji? Ada kan? Berapa? 28,000 setiap tahun. Tahun lepas potong. Tahun lepas dipotong. Sebab Majlis Harap tak dapat nak menampung. Sebabnya tengah buat, tengah ubah suai. Kan dia berbalik haji tahun lepas ada? Sini ada? Ada. Tapi umrah ada kota? Ada kota umrah? Tak ada kan?
Cuma dihadkan 6 bulan sekali saja kita tunaikan umrah. Maknanya kita boleh buat umrah kita tu banyak kali, ya. Dan kelebihan-kelebihan yang lain antaranya adalah menghapuskan fakir, menghapuskan miskin. Menghapuskan fakir, menghapuskan miskin, menghapuskan dosa. Fakir dan miskin ni lain, dia tak sama. Dalam bahasa Melayu yang bila kita fakir disebut miskin, miskin disebut fakir. Tapi dalam Quran, dalam hadis, al-fuqara wal masakin, dua asnaf yang berbeza. Orang miskin dengan fakir ni berbeza. Miskin ni kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, ini miskin. Fakir ni kai pagi pun tak makan. Miskin ni boleh minta zakat, fakir pun boleh minta zakat. Miskin ni boleh pakai handphone lagi, dia boleh beli handphone, boleh. Tapi pendapatan dia kecil dan dia boleh minta zakat. Tapi fakir dia tak mampu beli handphone. Kalau dia beli handphone, contohnya dia fakir, dia beli handphone, maknanya dia tak fakir, dia jadi miskin. Jadi fakir ni dia disebut dalam hadis yang menghapuskan kefakiran bila kita tunaikan haji dan umrah. Sebenarnya dia tak merujuk kepada fakir kebenaran, dia tak merujuk kepada fakir kebenaran. Contoh macam ni, kita ada banyak duit. Kalau kita banyak duit, harta banyak, rumah banyak, kereta banyak, tanah banyak, bila mati bawa masuk kubur kan? Bawa ke tak bawa? Kita tak bawa masuk kubur. Yang kita bawa masuk kubur hanya iman dan amal-amal kita saja. Sama amal baik kita bawa, amal buruk pun kita bawa ke mati. Jadi bila apa akan maksud hapuskan kefakiran? Ialah fakir dari segi iman dan amal. Maknanya kalau satu orang tu, walaupun dia banyak hartanya, banyak duitnya, banyak tanahnya, tapi kalau tidak ada amal, tidak ada solat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada umrah, tak baca Quran, tak puasa, tak sedekah dan lain-lain, bila dia mati, inilah orang yang paling fakir. Sebab itulah hadis Nabi SAW disebut al-faqru aqrabu ila al-kufr. Fakir itu hampir kepada kafir. Kalau kita salah faham hadis ni, kita kata apa? Oh, kita kena simpan duit banyak, kita kena kumpul duit banyak, kita kena jadi kaya. Sebab apa? Nanti jadi kafir. Bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Maksud fakir itu hampir berkafir, maknanya apa? Bila satu orang tidak salat, satu orang tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, tidak umrah, kalau dia mampu, tidak beramal, itu maknanya dia fakir. Bila dia mati, kosong, masuk dalam kubur, kosong, tak ada amal. Jadi bila kita tunaikan haji dan kita tunaikan umrah, ini akan menghapuskan kefakiran kita. Ulama kata fakir amalan pun dihapuskan, fakir kebendaan pun dihapuskan, dua-dua. Saya belum pernah jumpa lagi tuan haji yang merempat-rempat, tak ada lagi. Saya tengok dia pergi, dia belanja banyak harta, dia pergi haji, pergi umrah, balik tak mati pun, betul tak? Sama juga, bahkan mungkin keberkatan lagi bertambah dalam kehidupan. Dan dia balik, kalau umrah dia mabrur, haji dia mabrur, haji dia makbul, balik sini rajin sikit lah beramalan, rajin sikit solat, rajin sikit datang masjid, rajin bangun tahajud, rajin baca Quran. Baca Quran ni bukan khatam. Ataupun di Malaysia ni suka sangat bulan khatam Quran. Bila bulan apa? Bulan Ramadan. Semua masjid saya pun sama. Alhamdulillah bagus. Yang semuanya kita kena faham. Sebenarnya kita kena faham khatam Quran ni bukan waktu Ramadan je. Nabi sebut al-hallu wal murtahil. Al-hallu wal murtahil, tiba dan lepas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia al-hallu wal murtahil, tiba dan lepas? Nabi SAW beritahu, itulah membaca Al-Quran. Bila dia berada di hujung Al-Quran, dia berada di permulaannya kembali kepada, ataupun kita panggil al-khatamatul miftah, itu tutup dan buka. Sebab tu sunnah Nabi baca Quran sampai surah An-Nas, Nabi akan sambung sikit surah Al-Baqarah sampai ayat apa? Wa ulaika humul muflihun, sampai situ.
Lepas tu Nabi akan baca doa khatam Quran. Lepas tu sambung balik. Maknanya bacaan Al-Quran ni kena buat setiap hari. Untuk guru saya kata apa? Untuk guru saya katalah, satu hari satu juzuk Al-Quran. Satu hari satu juzuk kena baca. Maknanya setiap bulan tu dah khatam Quran. Tiap 30 hari khatam Quran. Kalau nak lebih semangat lagi, satu hari 3 juz. Ada di antara orang-orang saleh yang terdahulu yang boleh khatam Quran semalaman. Sekurang-kurangnya Imam Abu Hanifah kata 1 tahun 2 kali khatam. Itu pendapat Imam Abu Hanifah yang lazim dipakai oleh seluruh mazhab juga sebenarnya. Tuntutan baca Quran tu, khatam Quran setahun 2 kali paling kurang. Tapi ada pula kita kata itu mazhab Hanafi, saya mazhab Syafi'i. Okey, tak apalah, ikutlah Imam Syafi'i. Berapa kali khatam? Hari-hari khatam. Imam Syafi'i hari-hari khatam. Bulan puasa 61 kali khatam. Itu nisab Imam Syafi'i rahmatullah. 61 kali bulan puasa, sekali siang, sekali malam, sekali dalam tarawih. Itu amalan Imam Syafi'i. Okey, tak apalah, saya ikut Hanafi. Betul tak? 2 kali khatam Quran. Itu pun ramai tak buat. Khatam setahun 2 kali pun ramai orang tak buat. 1 juz sehari ni tak ada masalah sebenarnya. Sebab saya tengok pelajar-pelajar pada sekolah, terutama pelajar sekolah, pelajar wanita, ya, mereka suka membaca novel, betul tak? Bawa balik dari sekolah novel, mereka bertukar-tukar kat sekolah, tukar novel. Balik rumah, baca novel, besok akan balik khatam semalaman. Nampak tak? Novel tu boleh habis 1 malam. Lepas tu besok bawa balik novel yang lain pula. Punyalah syok, punyalah manis, dia seronok sangat baca novel. Kalau orang boleh khatam novel tu, tak boleh tak kita lepas ni insya-Allah nak 1 juzuk sehari? Boleh ke tak boleh? Insya-Allah, azam lah, ya. Kita dah baca macam-macam times, betul tak? Harian-harian macam-macam kita dah baca hari-hari. Kulit ke kulit tak tahu. Kita baca dari kulit ke kulit, pagi sekali, petang ulang balik kadang-kadang. Apa benda tu? Surah apa? Betul tak? Hari-hari kita baca, itu berita-berita duniawi. Hari-hari kita kena amal, kita kena usaha supaya kita dapat baca Quran setiap hari, insya-Allah kan. Jadi bila kita balik dari Mekah, kita balik haji, kita balik umrah. Bila haji kita mabrur, kita balik sini rajin sikit, insya-Allah. Dan banyak lagi sebenarnya kelebihan-kelebihan orang tunaikan haji dan umrah ni. Tapi hakikatnya, realitinya kita terima. Apa dia? Tak ramai orang pergi. Setuju tak setuju? Setuju ke tak setuju? Tak ramai orang pergi haji dan umrah. Kita ambil statistik daripada tabung haji. Kita ambil statistik tabung haji. Rakyat Malaysia 28 juta. 28 juta rakyat Malaysia. Daripada 28 juta tu dianggarkan 15 juta adalah orang-orang Islam. Daripada 15 juta orang Islam, hanya 150,000 ke 200,000 sahaja orang Islam yang mengunjung ke Tanah Suci setiap tahun. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Dekat 200,000 lah. Itu kalau pergi 200,000 daripada 15 juta rakyat Malaysia. Banyak ke sikit tu? Sangat-sangat sikit. Sangat-sangat sikit. Maknanya apa? 14 juta 800,000 orang Islam memilih untuk tidak pergi menunaikan umrah, termasuk haji sekali. Haji 28,000 kota penuh nanti tak tahu. Tapi yang baginya 170,000 itu adalah umrah. Sangat-sangat sikit. Padahal kita ada 15 juta rakyat. Jadi persoalannya kenapa? Persoalannya kenapa orang tak pergi? Kenapa orang tak pergi Mekah? Jadi AMTC ni, kami dekat AMTC buat kajian. Kami buat kajian di AMTC. Kenapa orang tak pergi? Sebab AMTC ni antara tagline dia ialah solusi menuju ke Baitullah. Jalan menuju ke Baitullah. Kita bagi jalan, kita bagi peluang-peluang pergi Mekah.
buat kajian, kita buat kaji sedikit, kita tanya kenapa. Ada banyak sebab sebenarnya, tapi saya sebut tiga kat sini. 3 sebab. Yang sebab yang banyak yang kami jumpa kan, ialah saya panggil golongan ni golongan jahil. Sebab apa? Dia kata apa? Tak ada orang ajak dia pergi. Bapak saya pun tak ajak saya pergi, mak saya pun tak suruh saya pergi. Ini golongan jahil atau golongan gagal. Sebab apa? Dia tak buat haji, dia tak umrah, dia menyalahkan orang lain. Orang jahil, alasan jahil yang keluar dari mulut mereka yang paling dahsyat. Alasan jahil yang keluar dari mulut mereka apa dia? Tak sampai tak sampai seru. Senang cerita, tak sampai seru. Jom pergi haji, tak sampai seru lagi. Apakah hukum kata tak sampai seru? Hukum kata tak sampai seru. Tok guru saya kata berdosa dan kalimah syahadah terbatal. Berdosa dan kalimah syahadah terbatal. Dalam kitab Fiqhul Akbar, Imam Syafi'i menyebut mempersedakan atau memperkecilkan mana-mana ayat Quran dan sunnah Nabi SAW kafir serta merta. Itu adalah fatwa Imam Syafi'i. Jadi bila dia kata tak sampai seru, ini mempersedakan perintah Allah. Ini adalah satu cara mempersedakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata wa'adhin finnas bil hajj, dan serulah manusia tunaikan haji. Dia boleh kata tak sampai seru, padahal Allah suruh dia seru orang lagi tu. Allah kata lagi walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan Allah mewajibkan atas manusia untuk tunaikan haji. Di sini ada perintah Allah untuk tunaikan haji. Kita kata tak sampai seru, jadi Tok Guru saya kata kalimah syahadah dah terbatal. Jadi mungkin kita pernah sebut dulu, kita kena istighfar. Kita kena istighfar, kena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena mengucap dua kalimah syahadah. Senang dia sebenarnya nak keluar agama ni. Betul tak? Salah cakap sikit, salah perbuatan sikit, boleh terbatal kalimah syahadah. Kita hari salah faham. Kita kata murtad bila orang tu isi borang, masuk agama lain, masuk Kristian, murtad, masuk Buddha, murtad, masuk Hindu, murtad. Sebenarnya murtad tu tak semesti jadi masuk agama lain. Murtad tu dia boleh terjadi bila dia tolak agama sendiri dah murtad. Tak semestinya masuk Kristian, nak tegur dia murtad. Jadi dekat pendaftaran negara tu ada ribu-ribu orang isi nak keluar agama, nak masuk agama lain, itu orang isi borang. Yang tak isi borang lagi ramai tu. Jadi sebenarnya yang pertama itulah golongan yang kita jumpa yang dia kata tak sampai semua, tapi golongan jahil. Soalnya golongan-golongan macam ni, orang-orang macam ni bukan haji dan umrah tak pergi. Sebenarnya semayang pun tak berapa nak buat, solat pun tak berapa nak buat. Di Ramadan dekat, diorang takut. Kalau orang beriman, dia gembira bila Ramadan dekat, ahlan wa marhaban Ramadan, dia alu-alukan kedatangan Ramadan. Tapi orang yang tak mampu nak jaga amalan ni, bila Ramadan sampai dia risau. Kenapa? Sebab tak boleh makan, betul tak? Lepas tu malam kena tarawih. Tu dia. Kadang-kadang yang bagian beramal ni pun takut juga dengan Ramadan ni sebenarnya. Betul tak? Dia takut juga puasa no problem, yang tarawih lebih banyak. Tu yang 20 jadi 8 tu. 8 jadi berapa? 8 jadi 4. 4 jadi 2. Ada orang semain tarawih 2 rakaat. Yang 2 yang tak buat tu ada ramai-ramai ya. Dia kata itu sunat saja. Padahal tarawih itu di bulan Ramadan, jadi bulan lain tak ada. Itu golongan pertama tak jangan dijumpa orang yang tak pergi haji, yang tak pergi umrah. Golongan kedua. Golongan kedua ni, dia tak kata tak sampai seru. Dia kata memang kena pergi. Tapi penyakit dia apa? Wait first, nanti dulu. Penyakit dia apa? Nanti dulu. Semua nanti dulu. Pergi haji Syekh, nanti dulu. Pergi umrah, nanti dulu. Tangguh.
Sebab apa saya nanti dulu ni? Sebab mengutamakan benda-benda lain. Dia aulawiyatkan, dia mengutamakan, mendahulukan benda-benda lain, urusan diri dia sendiri daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia mengutamakan benda-benda lain, alim ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala akan sibukkan dia dalam urusan tu, dan sampai bila-bila pun urusan dia takkan selesai. Kita kena dahulukan mereka Allah. Kita kena dahulukan urusan Allah, baru urusan kita. Kita punya urusan kemudian. Ada 3 ayat saya nak sebut sini tentang Allah dulu. Pertama sekali Allah kata, intan surullah yang suruh. Intan surullah yang suruh. Allah kata, kalau kau tolong Allah, yang tolong agama Allah, yang suruh, Allah akan tolong kamu. Di sini Allah suruh kita buat apa dulu kata? Tolong Allah dulu ke atau tolong Allah tolong dulu? Kita dulu. Mana dulu? Allah dulu. Intan surullah. Kalau kau tolong Allah dulu, yang suruh Allah akan tolong kamu. Maknanya dahulukan Allah dulu. Ayat satu lagi Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Allah kata kalau kau syukur, pasti aku akan tambah nikmat kepada kamu. Maknanya apa? Nak syukur dulu ke atau tunggu nikmat banyak tu baru nak syukur? Mana dulu? Syukur pada Allah dulu, baru Allah akan tambah nikmat pada kita. Satu lagi ayat ini kita semua hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Sembah Allah dulu, baru minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah dulu, selesai masalah tu, baru aku nak sembah Allah. Jadi golongan-golongan mereka yang mendahulukan urusan dia dulu daripada urusan Allah. Mereka ni fahaman dia songsak. Mereka ni faham Fatihah macam ni, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Terbalik Fatihah. Dia faham, aku selesai masalah dulu, baru aku kasih untuk beribadat kepada Allah SWT. Formula salah. Takkan settle masalah kita kalau kita mendahulukan urusan kita daripada urusan Allah SWT. Sebab tu kalau kita settle urusan Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah kita. Saya nak bagi contoh lah, orang menanggung-nanggung ni. Contoh lah, tahun ni orang ajak pergi haji, Syekh jom pergi haji. Duit dah cukup, nama dah menanggung, dah kena panggil, Syekh jom pergi haji. Dia kata tak boleh. Kenapa? Saya kena tahun ni anak perempuan saya kahwin dia kata. So orang lain pergi, dia tak pergi. Tahun satu lagi, dah jumpa lagi, Syekh jom pergi haji jom. Oh tak boleh, kenapa? Anak saya nak bersalin tahun ni, dia kata. Orang lain pergi, dia tak pergi. Tahun ketiga, Syekh jom pergi haji. Oh tak boleh, pasal apa? Saya jaga anak cucu saya, dia kata. Tahun keempat, saya dia tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati nanti. Itu pun orang lain buat haji untuk dia, badan haji. Kalau waris dia nak buat kan, kalau waris dia buat tak tahu, ada ramai kat luar sana lama mati je, waris sikit pun tak beli untuk hajikan bapa dia atau mak dia. Kenapa jadi macam tu? Bukan dia tak mampu masa dia hidup, masalah dia lah menanggung-nanggungkan. Kenapa dia tangguhkan? Sibuk dengan urusan dunia, dia tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, innama hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia illa, kecuali, melainkan. Kalimah illa tu, power tu dalam bahasa Arab tu, nafi mutlak. Sebab tu dah illa dalam kalimah syahadah dia tu, la ilaha illa Allah. Illa tu kalimah syahadah tu ada. La ilaha, tiada la disembah illa, kecuali Allah. Dan di sini pun Allah kata, wa innama hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu illa, dia menafikan semua, kecuali apa? Al-mata'ul ghurur. Allah kata al-mata'. Al-mata' itu maknanya jalan-jalan,
permainan. Sebab tu kalau orang yang pergi haji di Malaysia ni, haji yang paling kita gemar buat, orang Malaysia gemar buat haji tamattu. Betul tak? Haji apa? Haji tamattu. Yang susah haji apa? Haji ifrad. Lagi senang nak buat haji kiran, tapi untuk jemaah kita yang banyak masa, haji kiran tu biasanya orang buat. Orang yang tak ada masa lah, dia pergi haji 6 hari dia sakit, habis. Dia mahu buat haji kiran. Haji ifrad yang paling susah. Tapi haji yang paling senang, orang Malaysia paling suka buat haji apa? Haji tamattu. Tamattu tu maknanya jalan-jalan, senang-senang. Allah kata, innama hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu illa, kecuali hanyalah al-mata', permainan, dan al-ghurur, tipu daya. Jadi permainan ni apa? Ulama kata orang yang sibuk dengan mainan ni, apa dia? Siapa dia? Kanak-kanak. Kanak-kanak sibuk dengan mainan. Dan sifat kanak-kanak ni ada. Bangun tidur cari mainan. Kanak-kanak ni bangun tidur terus cari mainan. Mandi kena ada mainan. Ada sesuatu nak main tu, sabun tu pun jadilah. Sabun tu pun jadi untuk mainan. Makan kena ada mainan. Sebab tu makanan yang dijual untuk anak-anak ni dia ada warna-warni. Dia ada bentuk-bentuk kartun dan sebagainya. Sebab makanan pun permainan bagi anak-anak. Sepanjang hari sibuk dengan mainan. Sebelum tidur cari mainan, pegang mainan dulu. Apa akan jadi kalau kita ambil mainan tu daripada kanak-kanak? Apa akan jadi benda? Apa akan jadi benda? Dia akan menangis. Dia akan stres. Macam itulah manusia yang sibuk dengan permainan ni. Ulama kata dia disebab kanak-kanak. Dia bangun pagi terus pegang mainan. Masa dia mati pun dia terfikir tentang keduniaan dia, mainan. Masa dia makan pun sibuk cerita tentang mainan. Dan dari pagi sampai petang sampai malam dia akan sibuk berfikirkan tentang mainan. Dan sebelum dia tidur pun dia akan fikir tentang mainan. Apa jadi kalau kita ambil mainan tu daripada dia? Apa jadi pada dia? Dia akan tertekan, dia akan stres, dia akan susah hati. Macam itulah keadaan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Sampailah dia mati, dia tak dapat nak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan kedua yang kita jumpa. Golongan yang suka menangguh-nangguhkan. Tapi yang paling banyak kita jumpa sebenarnya ialah golongan yang ketiga. Dan saya percaya juga di sini golongan pertama tadi pun tak ada. Betul tak? Golongan yang kata tak sampai seluruh, saya ingat tak ada. Golongan yang kata apa tu? Golongan yang kata nanti dulu pun tak ada. Tapi di sini saya percaya golongan ketiga ni apa dia? Golongan yang kata kami nak pergi, kami nak sangat pergi, tapi belum mampu. Betul tak betul? Duit tak cukup. Ini sebenarnya di AMDC juga banyak. Kadang-kadang nak menabung pun tak bijak. Kita pun nak menabung ni kena disiplin, betul tak? Kita kena disiplin, kita tertib. Sebab tu kita ajar anak kita untuk menabung sikit-sikit baru jangan keluar kan, betul? Tapi masalahnya kita ajar orang, kita tak buat. Kita menabung sikit-sikit. Lepas 10 tahun tengok akaun kita, sikit juga, betul tak? Masih lagi sikit. Dan kadang-kadang kita menabung sikit-sikit. Nak menabung tu kumpul 10,000, contohlah RM10,000 kita kumpul, makan masa 10 tahun. Lama tak lama? Lama. Tapi masalahnya keluarkan 10,000 sehari. Ini pun terjadi dia. Keluar satu hari, kumpul, punya lama. Dan ada orang memang dia azam nak pergi haji, nak pergi umrah. Ada orang tu nak pergi umrah, dia kata ini kisah yang dulu bulan lalu. Sebelum 5 tahun dia kata aku nak pergi umrah tapi tak mampu. Tapi dia tindakan dia ada. Apa tindakan dia? Menabung. Tolak gaji RM100,
masuk dalam tabung umrah. Kalau RM100 sebulan, setahun RM1,000, RM1,200. 5 tahun berapa? 5 tahun RM6,000. Boleh pergi umrah tak dengan RM6,000? Boleh tak boleh? Boleh. Jadi lepas 5 tahun jumpa balik dengan awak ni, tanya dia, berapa aku dah simpanan nak pergi umrah ni? Dia kata apa? Oh, aku belum start lagi kumpul. Dia kata nampak. Maknanya apa? 5 tahun baru cakap je. 5 tahun baru cakap dia nak kumpul, tapi tak kumpul-kumpul pun walaupun lepas 5 tahun. Itulah kita punya kelemahan kita. Satu kita tak mampu. Kita tak kata tak mampu tak, kita kata kurang mampu lah. Kita kurang mampu. So masalah. Kedua, harga naik tak? Makin lama makin naik tak? Harga pergi haji atau umrah makin lama makin naik tak? Makin naik. Itu inflasi. Siapa pun tak boleh halang. Siapa pun tak boleh halang. Itu masa raya simpan-simpan dengan sepupu saya, sepupu kata, oh dulu aku pergi umrah RM2,500 saja, RM2,500 pergi umrah. Bila dia kata macam tu, saya tu tanya dia, bila tu? 1995. 1995, 20 tahun dulu, RM2,500. Sekarang boleh tak pergi umrah dengan RM2,500? Boleh tak pergi Mekah? RM2,500 nak pergi. Boleh pergi tak? Tak boleh. Mungkin sampai Singapura je, betul tak? Sampai Singapura turun kan? Lepas tu pandai-pandai tau. Maknanya kita inflasi. Maknanya makin lama harga makin naik. Kita nak pergi haji, kena daftar tabung haji. Dah daftar belum? Kena daftar. Kena daftar dengan cepat. Sebab giliran menunggu tu lama. Baru ni saya jumpa dekat Kelang. Dia kata dia daftar haji tahun ni, baru ni. Tarikh yang diberi oleh tabung haji untuk pergi haji tahun 2071. Ni tahu apa ni? Ni tahu apa? Ni tahun 2014, 2071. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Lebih kurang 60 tahun lah, kan? Lebih kurang 60 tahun. Saya dah anak saya umur 9 bulan sekarang. 2071, anak saya tu 60 tahun. Anak saya 60 tahun, saya 20 tahun. Entah hidup tak tidak, betul? Yang hamba Allah ni, saya tengok umur dia pun dah masuk dalam 4 series lah. 4 series, 5 series yang tu lah, lebih kurang dan perempuan dah. 2071, hidup dah tak hidup tak? Mungkin tak hidup, tapi kalau hidup boleh pergi lah, rasa-rasa. Kalau dia hidup 2021 boleh pergi tak? Tak boleh. Sebab usul, betul tak? Mesti usul. Mungkin dia sakit lagi, kena diabetes ke, kena darah tinggi ke, kena gout ke, kena katarak ke, kena apa lagi, arthritis ke, sebut dia lah apa nama penyakit. Kemungkinan besar dia pun dah masuk golongan orang yang tak mampu. Jadi kenapa ditunggu lama sangat? Sebab kota hanya 28,000 nak dapat muasasah tu. Muasasah tabung haji yang harga pergi haji tahun ni RM9,980. RM9,980 itu harga tabung haji. Harga sebenar haji muasasah ni adalah RM15,500. RM15,400 lebih haji. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tahu RM9,000 lebih. Tapi harga sebenar adalah RM15,400 lebih. Tapi tabung haji bagi pada jemaah haji ni RM9,980 saja. Sebab apa? Sebab terdapat subsidi lebih kurang RM5,000 daripada tabung haji. Jadi ini ada kotak. Ini memang ada kotak. Siapa pun tak boleh nak buat apa dah. Dan kotak ni tiap tahun RM28,000 sahaja. Kalau ditolak pada tahun lepas, lagilah kurang kotak. Kalau nak pergi cepat boleh. Boleh nak pergi cepat. Dia ada kota lain. Dia panggil kota swasta. Ini ada kota, tapi swasta bukan harga muasasah lah. Bukan harga RM9,980 lah. Harga dia biasanya RM25,000 ke atas, RM30,000, RM35,000, RM40,000,
paling mahal yang saya pernah dengar tahun lepas ke 2 tahun lepas 160,000. Pergi haji paling mahal 160,000 pergi haji. Itu kalau lagi mahal memang lagi confirm dapat. Sebab apa? Dia ada kota swasta. Contohnya 2 minggu lagi wukuf di Arafah, 10 hari lagi wukuf di Arafah. Hari tegak, aku nak pergi haji yang tahun ni, bawa lah 1,500 tu, 150,000 tu pergi tak haji, nak pergi haji, ada paket tak? Ada tu dibagi. Tapi yang muasasah RM9,980 kena turunkan. Itu memang kena turunkan. Jadi kalau nak pergi cepat kena pergi dengan swasta. Tapi kurang mampu, betul tak? Masalahnya masih lagi tak duduk dalam golongan orang-orang yang mampu. Okey, kita fikir sama-sama lah. Harga makin lama makin naik, betul? Kita daftar tabung haji tahun ni dapat 2071 kan. Tiba-tiba kita pun hidup sampai 2071. Saya nak tanya kan, harga masih sama ke? 9,980 ataupun turun? Sama ke turun? Tak sama. Tentu kan akan naik. Dah pasti akan naik. Memang selalu naik. Minyak naik, gas naik, angkutan naik, semua segala-galanya naik. Jadi kos pun akan lama-lama makin naik. Jadi satu, itu kos dia dah naik harga. Yang kedua, kalau 2014 tak mampu, rasa-rasa 2021 mampu ke? Pun tak nampak. Maknanya kalau kita fikir dan kita tengok, kita renungkan, kita memang tak pergi lah. Betul tak? Memang tak encan nak pergi kalau macam tu. Sebab tu AMTC, Akademi Mutawif ni, dah tengok semua ni. Kita dah kaji ni semua, ke kiri, kanan, depan, belakang, kita dah tengok semua. Memang kalau nak pergi haji cepat, nak pergi umrah setiap tahun, kenalah berkerjaya di dalam industri haji dan umrah secara langsung kan? Nampak tak? Sama ada jadilah mutawif. Jadilah mutawif. Saya sebut mutawif, ni tahu tak apa maksud kata mutawif? Tahu ke tak tahu mutawif tu apa? Yang pernah pergi haji mutawif tahu kan? Apa dia mutawif tu? Ya? Membimbing. Mutawif tu dari segi bahasa, orang membawa orang yang keliling Kaabah dan tawaf lah tu. Ya? Keliling Kaabah, tawaf. Jadi mutawif ni sekarang ni, kalau kita pergi sana, biasanya siapa mutawif kita kata? Orang mana? Orang Indonesia, betul? Orang Indonesia. Jadi orang Indonesia membimbing orang Malaysia. Kadang-kadang orang dapat orang Patani, orang Thailand. Kalau untung dapat orang Bangla. Ada orang ketawa tu, orang Bangla hebat. Betul tak? Betul tak? Boleh kerja macam-macam, dia versatile. Boleh kerja kat Petrolpam, boleh kerja kat Maidin, kat Malaysia sampai boleh mundi lagi. Betul tak? Betul. Sampai dah boleh jadi mutawif lagi. Boleh jadi mutawif. Jadi sekarang ni, bila mutawif bukan Malaysia, membimbing orang Malaysia, ada masalah tak sana? Ada ke tak ada? Ada kan? Ada, banyak masalah. Cuma masalah yang besar dua. Satu ialah masalah komunikasi. Indon ke, Bangla ke, Thailand ke, mereka cakap Melayu ni broken. Mereka cakap Melayu ni broken. Sebab belajar Melayu pun kat sana. Kita cakap Arab, dia tak broken, breakdown terus. Betul? Jadi dia cakap kita tak faham. Kita cakap dengan dia pun dia tak faham. Betul tak? Itu satu masalah. Masalah kedua, kita pergi haji, kita pergi umrah, pergi khusus tak? Pergi tak khusus? Pergi. Tapi malangnya, kita pergi ngaji, kita tengok ustaz tu ngajar kita. Sampai KLIA, ustaz tak ada. Ustaz tu tak bawa kita. Sebab kerja ustaz tu ngajar aja. Betul tak? Sampai sana kita diberilah mutawif daripada Indonesia. Sekarang ni mutawif tu duduk khusus kita tak? Dia tak duduk. Nak belajar haji, nak belajar umrah, bukan 2 jam, bukan 3 jam, bukan 4 jam, bukan 1 hari. Makan masa bertahun-tahun untuk kuasai ilmu ni. Untuk kuasai ilmu dalam bidang haji dan umrah saja. Jadi dalam masa 2 jam yang kita belajar, masa nak pergi umrah tu, pergi sampai sana, mutawif tu dia pun belajar juga. Tak nafikan lah.
dengan cara yang kita tak belajar. Nampak tak? Ada masalah tak gitu? Jadi bila dia ajar kita buat dengan cara yang kita tak belajar, kita nak tanya pun masalah komplikasi. Akhir jadi apa? Akhir jadi kita belasah, kita ikut sajalah. Nampak? Jadi amalan yang ikut-ikut ni boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Amalan ikut-ikut dia, kalau ikut betul tak apa, tapi takut kita dua benda. Apa dia? Satu, takut amalan tu rosak, haji kita rosak atau umrah kita rosak, itu pun okey. Yang kita paling takut yang satu lagi ni, apa dia? Haji kita batal, umrah kita batal. Nampak? Sebabnya apa? Sebab kita tak dibimbing untuk buat haji dan umrah dengan cara yang betul. Sebab itulah berkejaya dalam MPC sebagai mutawif ni, kita nak lahirkan mutawif yang kompeten, yang berkebolehan, yang berilmu ni, yang bukan saja akan bawa jemaah dekat sana, tapi dia akan bawa jemaah mudahik daripada KLIA. Dia start dekat mana? KLIA, naik pesawat dengan jemaah sampai ke Jeddah atau Madinah sama jemaah, buat haji berumrah sama jemaah, tidur di hotel sama dengan jemaah, naik balik pesawat dengan jemaah, balik ke KLIA sama-sama dengan jemaah. Okey tak macam tu? Okey tak? Jadi kenapa kita nak buat macam tu? Sebab sekarang ni boleh hampir, kita kata hampir kepada tidak ada mutawif Malaysia. Hampir tidak ada mutawif Malaysia. So ini salah satu daripada visi MTC untuk melahirkan seramai mungkin mutawif Malaysia ni, satu rumah satu mutawif. Satu rumah satu mutawif. Ini visi sama. Kita punya sangka baik, husnuzan, sangka baik dengan Allah SWT. Tahun 60-an dulu lah, saya pun tak ikut lagi. Tahun 60-an dulu lah, pakcik-pakcik yang ada masa tu susah nak jumpa Hafiz Quran, betul tak? Nak jumpa Hafiz Quran senang ke susah? Susah. Mungkin tak ada, betul tak? Tahun 60-an dulu mana ada Hafiz Quran? Tak ada. Sekarang ada tak? Budak-budak ada, betul tak? Kadang-kadang kita panggil jadi imam kat masjid kita. Budak-budak 16 tahun, 17 tahun dah jadi Hafiz Quran. Dan boleh dikatakan dalam keluarga kita semua kat ini, dalam keluarga kita semua mesti ada, insya-Allah ada satu orang Hafiz Quran. Betul tak? Betul? Ada. Sebab itulah kita sekarang ini MTC, kita wawasan kita vision kita untuk lahirkan satu rumah satu utama kita. Maknanya apa? Mungkin kita tak buat jemaah, tapi sekurang-kurangnya kita boleh bawa keluarga kita sendiri untuk haji dan umrah. Nampak? Jadi bila kita jadi mutawif, insya-Allah tambah kita bagi tiket pergi balik kita bagi, dan juga kita akan bagi rumah hari di sana. Nampak? Kita nak membantu, AMTC nak membantu, sebab membantu ni perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata, dan tolong-menolonglah dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perkara-perkara dosa dan melanggar batasan. Saya nak tanya ni, haji dan umrah ni, kebajikan dan ketakwaan ke dosa dan melanggar batas? Mana satu? Kebajikan dan ketakwaan, kita nak bantu kat sini. Ya? Saya nak habis tazkirah malam ini dengan hadis Nabi SAW tentang menolong orang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mafhumnya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melegakan, untuk seorang mukmin, orang beriman, salah satu masalah dunia,
maka Allah akan melegakan untuknya salah satu masalah hari kiamat, yakni hari akhirat. Saya nak tanya, mana masalah besar, dunia ke akhirat? Mana besar? Akhirat besar, betul kan? Dunia ni small problem, masalah kecil. Tok guru saya dulu bagi tafsir. Dia kata apa? Kalau kita sakit kepala sampai nampak bintang, sakit kepala macam mana tu panggil? Dia panggil apa? Migraine, betul tak? Namanya migraine. Migraine ni macam sakit gigi, kadang tegur dia, kadang cakap-cakap dengan dia. Sebab apa? Terlampau sakit. Jadi tok guru saya kata apa? Kalau satu orang tu sakit kepala sampai nampak bintang, maknanya sakit migraine. Masa tu dia tak ada benda nak fikir tetap sakit kepala saja. Masa dia tengah sakit kepala tu, tiba-tiba seekor ular telur masuk rumah. Sakit kepala tu hilang. Sakit kepala hilang. Bukan sakit kepala tu hilang, ada lagi. Cuma masalahnya, orang yang sakit kepala tu, dia tak fokus kat kepala tu. Dia fokus kat apa? Dia fokus dekat ular telur. Ini terjadi tau, kawan saya sendiri. Bukan sakit kepala kan. Tahun lepas kan banjir besar kat Pantai Timur tu kan. Rumah dia habis masuk air. Habis peti air, televisi masuk televisyen, rambut habis rosak. Dia hantar gambar lagi. Dia tunjuk saya, Ustaz, habis rosak rambut saya, habis rosak rumah saya. Lepas tu dia kata, tapi Ustaz, itu bukan masalah besar. Dia kata, apa masalah ni sebenarnya? Masalah yang besar dia, ada ular telur berenanglah air dalam rumah dia. Dia ambil gambar ular tu, panjang ya Allah. Tak tahu ular ke apa, jin ke tak tahu. Satu keluarga pergi di atas mana, ditunjuk. Masa tu banjir bukan masalah, betul tak? Masa tu banjir bukan masalah. Masalah dia apa? Ular. Jadi macam itulah dunia dan akhirat. Masalah dunia dengan masalah akhirat. Akhirat lebih besar, dunia ni kecil je. Jadi untuk selesaikan masalah akhirat, siapa yang bisa selesaikan masalah akhirat kita? Hanya Allah. Dunia ni kita boleh lari, kita boleh buat apa kita suka. Kita tak suka waktu, kita lari sana, boleh. Maknanya kita boleh buat apa kita suka kat dunia ni. Tapi lepas mati, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan tak boleh lari ke mana lagi dah. Terpaksa ikut sajalah apa akan terjadi tuan. Baik-baiklah, buruk-buruklah. Hanya Allah saja yang boleh tolong kita lepas mati. Jadi macam mana keadaannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita lepas mati. Dan dia kata apa? Legakan satu masalah daripada masalah seorang beriman. Allah akan legakan salah satu masalah dia di akhirat. Disebut sini mukmin, orang beriman. Maknanya kalau orang tu tak pergi haji, tak pergi umrah, beriman tak ada. Beriman tak ada. Beriman tak ada. Jadi kita bagi jalan kepada dia untuk pergi haji dan umrah. Dan Nabi SAW kata lagi, wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Tadi melegakan. Kali ini Nabi kata apa? Barang siapa menyelesaikan, barang siapa menyelesaikan masalah, barang siapa menyelesaikan masalah seorang di dunia ni, Allah akan selesaikan masalah di dunia dan di akhirat. Tadi tolong sikit je, tapi kalau kita tolong sampai selesai, tolong sampai selesai. Ini sunnah Nabi. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah tolak permintaan tolong daripada siapa. Hari ini kita nak tolong orang, kita nak belajar tolong orang, orang tak tolong kita, jangan tolak. Kalau kita tak mampu menolongnya, kita bawa orang tu kepada orang yang mampu menolong. Itulah cara kita tolong orang yang berhajat. Jangan kata no. Nabi SAW tak pernah kata tidak. Nabi tak pernah kata saya tak boleh tolong. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW tolong semua orang, dan tolong sampai selesai. Jadilah seorang penyelesai masalah. Dia ada dua perkara. Satu dipanggil simpati, satu lagi dipanggil, orang putih kata apa tu? Empathy. Simpati dengan empathy. Simpati itu kesian, simpati ya. Empathy itu maknanya apa? Beri penyelesaian. Kita bagi penyelesaian. Kalau kita kesian aja,
kesian bagus. Tapi kesian sahaja tak selesai masalah. Bahkan kadang-kadang masalah orang tu pindah ke bahu kita pula, sebab kita kesian sangat. Sebab tu kita kena bagi penyelesaian masalah. Dan pandai sangat, dan yang paling pandai menyelesaikan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali satu orang minta dengan Nabi, bagi tahu tentang Nabi tentang kemiskinan dia, susah tak makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, balik rumah tengok apa kat rumah. Nampak? Nabi tak bagi duit. Nabi tak bagi sesuatu benda kat dia. Tapi Nabi suruh balik tengok apa dekat rumah. Kalau Nabi bagi duit kat dia, dia suruh datang balik tak ada. Datang balik dia tak lagi, betul tak? Nabi bagi lagi. Lepas tu datang balik tak? Datang balik, Nabi bagi lagi. Selesai tak masalahnya tu? Soal bila tak selesai. Jadi orang ni, Nabi kata balik pergi tengok kat rumah kau dah. Dia balik rumah. Dia tengok rumah dia scan rumah dia, tengok padang jarak, padang terpukul, tidak ada satu benda dekat rumah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tak ada apa kat rumah ni. Nabi kata balik tengok lagi sekali. Ada sesuatu kat situ. Dia pun balik tengok. Rupanya ada satu bangkuk kayu. Dia tengok, adakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Ini dia ada kat rumah ni. Dia pun ambil bangkuk tu, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah bangkuk yang saya jumpa dalam rumah. Nabi kata kat dia, pergi ke pasar. Sahabat ni, tuan, dia tak tanya kenapa. Dia tu macam buat je, apa Nabi suruh buat, dia buat. Dia pun tak tahu kenapa Nabi suruh pergi pasar bangkuk, dia pergi saja. Sampai kat pasar, tak tahu apa nak buat dengan bangkuk. Lalu lepas satu orang tanya dia, nak buat apa dengan bangkuk? Saya tak tahu. Rasulullah sudah datang sini. Dia kata, Pak, saya nak pakai bangkuk. Bagi saya bangkuk tu, saya ganti dengan tali dengan kapak. Tali dengan kapak, tukar barang. Dia panggil sistem apa ni? Dia panggil sistem barter. Tak ada transaksi duit, tak ada transaksi dinar ke dirham dan sebagainya, tapi tukar barang. Bangkuk ni bagi pada orang tu, dia pun ambil kapak dengan tali. Balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cerita, bangkuk dia orang ambil, dia dapat kapak dengan tali. Nabi katakan dia, bawa kapak tu dengan tali pergi ke hutan. Kalau bawa kapak dengan tali pergi hutan, nak tanya lagi ke nak buat apa? Rasa-rasa nak tanya lagi. Dulu masa nikah dia tanya tak tahu kali, lepas nikah nak buat apa? Dia tanya kan? Dia tak tanya betul tak betul. Jadi satu tak bila bawa kapak dengan tali pergi hutan, kerja dia buat apa? Dia tembang pokok, kerak kecil-kecil, ikat dengan tali, pergi jual kat pasar. Dia jadi apa? Usahawan. Dia jadi usahawan. Lepas jadi usahawan, selesai masalah dengan izin Allah. Makan dan minum semua dah selesai masalah. Saya nak tanya sini lah, ini simpati ke ni empati? Mana satu? Empati. Nabi SAW penyelesai masalah. Nampak tak? Jadi kita nak tolong orang, tolong sampai selesai masalah dunia dia, Allah akan tolong selesaikan masalah. Allah akan selesaikan masalah kita dunia dan akhirat. Dan lagi, waman satara musliman wal akhir. Dan barang siapa menutup keaiban seorang Islam, Allah akan tutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Tutup aib, tuan-tuan. Buka aib orang ni memang sedap, betul? Kena ajar hadis ni pada orang, terutama politik kan, betul tak tuan? Suka sangat membuka pokok orang lain macam diri sendiri, tak? Diri sendiri tak ada salah. Jadi Nabi SAW suruh tutup. Nabi suruh tutup. Sebab sattar itu sifat Allah. Allah SWT ada nama Allah namanya As-Sattar. Sattar itu maknanya menutup. Kita lah khalifah Allah. Kita kena ambil sifat sattar pada diri kita. Pernah terjadi kemarau zaman Nabi Musa AS. Kemarau panjang, air habis, kering, manusia terbunuh, binatang terbunuh, pokok pun tak tumbuh. Bila kemarau, sunnahnya kumpul dan solat istisqa. Nabi Musa kumpul Bani Israel, bawa binatang semua ke padang, solat istisqa, khutbah, doa. Lepas doa Allah jawab. Allah kata kat Musa, wahai Musa, aku tak terima doa kau, sebab ada satu orang pendosa di kalangan umat kau. Seorang buat dosa, hujan tak turun.
Nabi Musa dengar dia Allah kata dia tu. Dia tahu dia panggil Bani Israel, dia marah. Dia marah Bani Israel. Ini adalah orang buat dosa. Pasal dia lah kita semua tanggung. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun. Musa pun heran. Kata dia berdosa, tiba-tiba hujan turun. Ya Allah, kenapa? Allah kata apa? Bila kau marah orang tu dah terus taubat kepada aku terima doa aku tadi turun hujan. Musa tanya ke Allah, ya Allah, siapa orang tu? Tunjuk ke saya. Siapa yang berdosa tu? Tunjuk ke saya. Allah kata kat Musa, ketika dia berdosa kepada aku pun aku tak cerita ke kau siapa orang ni. Sekarang dia telah bertobat kepada aku dan jadi hamba aku yang taat, lagilah aku takkan cerita kepada kau siapa orang. Nampak tak? Maknanya tutup air tuan-tuan. Nampak buruk orang, tutup. Jangan sebut. Jangan tengok, jangan cari. Sebut pun tak boleh, cari lagi tak boleh. Sentiasa bersangka baik. Jadi Allah kan, Nabi kata, siapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah akan tutup keaiban dia. Dan akhir sekali Nabi SAW berkata, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah akan membantu hamba-Nya selagi hamba-Nya membantu orang lain. Maknanya apa? Kita nak Allah sentiasa tolong kita. Kita nak Allah sentiasa bantu kita, mudahkan urusan kita. Kita kena banyak tolong orang lain. Bantu selesaikan masalah-masalah orang lain. Kita nak Allah maafkan kita, kita maafkan orang lain. Kita nak Allah sayang kita, kita kena sayang orang lain. Nabi SAW beritahu, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik antara kamu ialah dia yang paling banyak beri manfaat kepada manusia yang lain. Jadi atas sebab itulah tuan-tuan dan puan, AMTC diwujudkan untuk membantu. Untuk membantu seramai mungkin umat Islam yang betul-betul serius lah. Dia nak pergi haji, cepat nak pergi. Dia nak pergi umrah setiap tahun, atau dia nak hantar mak ayah pergi haji, nak hantar mak ayah pergi umrah, atau nak hantar semua saja pergi umrah dan haji. AMTC ada platform. Ya? Dan kita sediakan khusus sebenarnya. Saya nak enakan khusus kita yang terdekat ni besok sebenarnya. Khusus satu hari saja. Sebarang pertanyaan dan khusus tu saya rasa boleh rujuk dekat belakang. Yang pakai jaket-jaket ni semua ni best ya. Itulah wakil-wakil kami daripada Akademi Mutawif Training. Saya rasa dah terajak lah. Saya diberi masa sampai pukul 9. Saya rasa tu tak tahu ya. Ada soalan kan? 1-2 soalan ada tak? Tentang haji, tentang umrah. Ada? Ada nak tanya? Dah pandai orang Malaysia macam tu ya? Kau guru dan syekh tanya ada soalan. Kalau dalam kelas ada soalan, ada soalan. Orang Malaysia soalan pun tak kata. Tapi orang Arab, Masya Allah, sampai pening nak jawab soalan. Tak ada soalan ya? Mungkin malu kan? Nanti lepas benda ni ada guru kat belakang sana tu AMTC, nak tanya apa saja tentang AMTC ataupun perkara-perkara berkaitan dengan haji dan umrah, boleh tanya kat sana, boleh tanya saya juga insya-Allah ya. Jadi setakat itu saja insya-Allah. Saya harap saya lain sekali ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak-banyak pada pihak masjid untuk bakal berangkat kerana menjemput kami di sini, dan harap sana ini bukan kali yang terakhir datang lagi kita cakap benda-benda lain juga insya-Allah ya. Dan daripada hati saya dalam, kita jumpa lagi, tapi bukan di sini lah kalau boleh. Kita jumpa di Mekah dan Madinah, boleh tak? InsyaAllah. Setakat itu saja insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.